Assalamualaikum dan selamat datang. Okey, untuk video kali ni saya nak share lah macam mana cara kami buat set 8 kaki lah. Untuk base unit 8 kaki dan wall unit nak sikit je dalam 2 kaki. Dan counter top dia pakai Quastone lah. Quastone ni mahal sikit lah. Tapi dia tahan lama lah daripada kita menggunakan Miko top. Kalau Miko top tu mungkin dalam setahun 2 tahun tu lama-lama kalau kita tak pandai jaga dia akan kembang lah. Okey, untuk first kali kami, kalau anda tengok dekat video ni, saya start dengan setting belah lah. Saya belah dulu, kemudian barulah tukar kepada setting potong. Kalau kita terus menggunakan setting, kalau kita tak kejap-kejap nak buka tukar setting kan, tu agak leceh lah. Kejap nak belah, kejap nak setting, makna kita kena table saw tu kita kena tukar-tukar dia punya ni. Jadi untuk macam mana kalau kita nak senangkan kerja kita, kalau boleh kita buat cut list lah. Cut list ialah macam carta macam mana cara-cara kita nak potong papan lah, ikut saiz yang kita nak. Okey, kemudian barulah saya tukar kepada setting potong. Tapi tak semestinya kita terus potong saja. Potong je, kadang kita pakai satu setting je kan. Kadang kita kena bertukar-tukar setting juga lah. Sikit-sikit tu adalah. Tapi taklah selalu sangat tukar-tukar. Setting potong ni macam ni lah. Kita sliding table saw tu kita boleh sliding lah. Kalau macam setting belah tadi kita tolak je papan, yang ni tak, yang ni kita boleh slide dia punya table saw. Dia ada beza jugalah antara kedua-dua setting ni. Selesai kita potong papan, kemudian kita kena edging lah. Edging ni maksud dia kita tampal satu PVC edging lah, menggunakan PVC edging dan juga contact glue lah. Okey, sementara saya punya kawan seorang lagi tu dia pasang edging, kat sini saya buat dia punya pintu lah. Untuk pintu kali ni saya tak, untuk aluminium edging saya dah tak pakai 45 punya setting potong, saya tukar pakai end cap lah. End cap ni macam plastik lah, dekat bucu-bucu dia kan. Biasanya kita potong 45, ni tak, saya guna end cap ni. Kalau guna end cap ni lagi cepat sikit lah kerja, dan kemas lagi lah. Kita tak perlu nak asah bila kita potong 45 dan sambungkan aluminium edging tu. Nanti dia macam ada tajam-tajam sikit lah belah ujung kan, jadi nak kena asah. Jadi kalau kita guna end cap ni tak payah nak asah-asah lagi lah. Jadi dah jimat masa. Untuk set kali ni saya ambil masa 2 hari jugalah, walaupun dalam 8 kaki. Sebenarnya 1 hari tu boleh siap, tapi kerja tu memang pulum betul-betul lah. Lepas tu kurangkan buat silap lah. Silap tu ada juga, tapi kita cuba kurangkan sebanyak mana mungkin. Kerja cepat, kalau kena kan teknik betul, kerja kita cepat dan dia punya result dia pun kemas lah. Itu yang penting kali. Untuk kerja-kerja kitchen cabinet ni kan, walaupun kita dah tahulah macam mana cara nak potong papan, macam mana nak buat pintu kan, tapi sebenarnya cikgu yang paling ni lah paling betul sekali pengalaman lah. Itu yang bila kita dah buat macam-macam rumah, jadi bila kita tengok keadaan dapur tu macam mana, jadi sebab pengalaman-pengalaman yang sebelum ni banyak ajar kita lah. Bila kita tengok dapur ni macam mana, jadi kita tahulah macam mana nak settlekan problem-problem kan. Untuk pemasangan aluminium edging, biasanya saya start daripada tepi dulu lah. Kemudian last kali baru saya buat dia punya handle lah. Itu cara saya lah. Last kali barulah kita pasang dia punya handle. Tapi terpulang lah. Ada orang yang dia suka pasang handle dulu, kemudian baru debuh aluminium edging belah tepi tu. Tu terpulang pada cara masing-masing lah. Kalau rasa itu yang paling selesa dan senang untuk dia, teruskan. Okey, lepas tu saya tebuk dia punya door hinges lah. Door hinges ni kita tebuk lubang lah, menggunakan drill press ni.
untuk pasang lubang dia, kita pastikanlah dia punya swing tu belah mana kan. Okey, dah siap saya punya pintu dan PVC edging pun dah tampal bagi habis. So saya start assemble karkas lah. Biasanya saya kalau nak buat base unit, saya akan buat cap macam ni dululah. Maknanya kayu 70mm campur dengan 40mm bahagian depan tu. Kalau kita tak pasang end cap ni, tak pasang dia punya cap depan ni, bila kita letak tabletop tak cantik lah. Dia akan nampak macam berlubang kan bila kita sambung tu. So kita buat cap sikit lah. Ok, untuk assemble body saya macam mana, saya gunakan nail gun lah, dengan air compressor kan. Boleh je kalau tak ada nail gun ni, kita pakai skru lah, skru 30mm ke 45mm ke. Jadi cara kerja saya macam ni lah. Saya assemble dulu body kat side, kat bengkel siap-siap, kemudian bawa naik lori lah, bawa naik lori. Jadi masa kita dekat side tu tak banyak lah, dan kerja-kerja pemasangan pun cepat lah settle kan. Dah siap pasang plywood semua, dah assemble body semua. Kemudian kita letak dia punya kaki dia lah, ataupun orang panggil ABS lid. Biasanya ABS lid saya gunakan saiz 100 sajalah, 4 inci. Dia ada, saya ada dua lah dia punya ABS ni, ada yang 4 inci, ada yang 150mm, lebih kurang 6 inci kot lah. Okey, sekarang sampailah masa untuk pemasangan. Jadi rumah ni dia ada kabinet lama, so nak kena buang lah kabinet lama, buka balik, buang, dan tempat-tempat dia nak kena kemaskan lah. Untuk kos buang ni sebenarnya kos jugalah, masa dan tenaga, upah lah. Jadi nak kena tambah lagi lah, sebab dia ada macam mana, bukan sekadar kita nak buka, kadang kabinet yang lama tu pun kita nak kena buang, jadi nak kena sewa lori jugalah. Dan tempat buang pun bukan boleh suka-suka hati buang kan. Kita nak kena bawa balik berbengkel, deraikan balik, lepas tu baru campak masuk dalam tong roro lah. Okey, untuk base unit biasanya kalau kita nak start macam ni, saya start, kalau kita start dari tepi lah, biasanya saya akan gunakan satu filler lah bahagian tepi tu, kayu dalam kayu cibok yang warna punya. Kita tak boleh nak terus bagi rapat ke dinding lah. Kalau boleh kita pasang ada filler sikit bahagian ujung tu, sebab dinding rumah kita tak straight semuanya, dia sengit-sengit. Jadi kalau kita pasang dia punya filler bahagian tepi tu, selamat sikit lah. Okay, jadi inilah kelebihan kalau kita assemble siap-siap kat site, assemble siap-siap kat bengkel. Jadi senang lah kerja kita kan, jimat masa sikit lah, badan pun tak letih. Macam ni dia ada 1, 2, 4 karkas, dan saya cantumkan jadi 2 karkas dulu lah. Kalau kita nak pasang terus 8 kaki, nak skru siap 8 kaki tu agak berat pula kita nak bawa kan, nak mengangkat, sebab rumah pun ada lift. Jadi saya buatkan 2 karkas, jadi cepat kerja kita. Okey, lepas tu dah siap pasang kru semua dia punya body. Kemudian masa untuk kita pasang dia punya quartz stone lah, counter top dia. Okey, jadi inilah sebab dia, sebab saya selalu buat kayu 70mm. Saya tak pasang kayu penuh lah bahagian atas kan. Saya pakai tulang bahagian atas. Bila kita masukkan sinki,
tulang tu kita potong dengan senang sikit lah. Mudahlah kerja kita. Jadi bila kita masukkan sinki, dia tak sangkut lah. Tu lebih dia kalau kita buat tulang. Bahagian yang tulang tu kita potong lah supaya muat masuk sinki. Okey, kemudian saya pasang dia punya backsplash lah. Ni saya tak pasang lagi sebenarnya. Saya cuma try acu-acu dulu. Tengok dia ngam tak ngam. Backsplash ni tak payah buat tinggi lah. Dalam 2 inci tu dah okey lah. Kalau ada backsplash ni, mana air nak mengalir ke belakang kabinet tu susah sikit lah. Sebab dia ada backsplash kan. Saya tu kita letak masukkan silikon lah untuk lekatkan tabletop tadi. Sebab kalau kita nak skru tak boleh, dia sebab batu kan. Jadi kita gunakan macam saya guna silikon putih lah. Silikon putih ni sebenarnya bila dah kering memang melekat kuat jugalah. Susah kita nak tarik. Okey, lepas tu dah siap pasang dia punya side panel. Saya pasang dia punya skirting lah, ataupun kita panggil plin lah, bahagian bawah tu kan. Plin tadi ikut saiz lah, ikut saiz ABS tadi lah. Kalau ABS tu 4 inci, kita ikut buat 4 inci lah. Kalau kita gunakan ABS yang 156 inci, kita kena buat drifting pun 6 inci kot lah. Okey, sekarang sama tengok kita kena bincang lah. Ini kita dapatkan plumbing ni, selain daripada kita beli barang untuk buat plumbing ni, jadi kita gunakan tenaga dan masa lah. Itu pun penat juga. Contoh macam saya buat bawah ni, saya habiskan masa dekat 2 jam jugalah. Sebab kerja-kerja plumbing ni memang cerewet. Kalau dia bocor, kita buat dengan tak elok, kabinet kita pun melingkup lah. Dia pun banyak songeh jugalah sebenarnya dia punya plumbing ni. Kita nak kena buat betul-betul bagi cantik lah. Kadang-kadang dia lekat elok tapi tetap ada air menitik kan. Sebab tu lah kat sini pun saya dah buang dekat 1 jam lebih lah, dekat 2 jam juga untuk kerja-kerja plumbing saja. Okay, saya pergi yang kita waktu installation kan, pemasangan pull out basket ni. Pull out basket ni sebenarnya pun cerewet juga. Dia agak susah lah nak pull out aksesori macam ni. Sebab dia kadang-kadang sengit lah, dia tak muat lah. Lepas tu satu nak pesan, dia punya saiz dia anda mesti kena ikut betul-betul. Kalau kita tersalah buat dia punya saiz, memang tak muat lah. Lepas tu ni dia pasang kaki tu wall unit, dan untuk dish rack lah. Jadi saya rasa benda ni senang je kot. Dan untuk leveling, saya macam biasa lah, saya gunakan cuma laser je. Itu yang paling tepat, dia tak sengit apa kan. Kalau kita pakai water level tu susah nak percaya jugalah. Jadi sekarang saya dah gunakan laser. Saya tak tahulah kalau ada orang lain dah start menggunakan laser juga. Jadi macam saya guna laser lah. Okey, dah siap semua. Barulah kita pasang dia punya pintu. Ini kira last kali lah. Untuk pasang drawer head, bukan, pull out basket punya pintu, pun agak susah lah. Cuma untuk laci ni saya kira syukur lah, sebab pengalaman saya kan, dah selalu buat. Jadi cara-cara pemasangan drawer head ni
senang lah bagi saya. Kalau macam dulu tidak sampai hancur lah drawer head tu. Kita tebuk skru, buka skru, tebuk skru, buka skru. Jadi saya jumpa teknik yang betul. Jadi mudahlah saya untuk pasang drawer head ni. Tengok macam senang je orang buat kan, tapi sebenarnya susah juga kalau tak kena teknik yang betul. Sebab kita nak dapatkan dia punya center dia sengit kat sengit kan. Jadi pengalaman tu banyak tolong saya lah. Backspace ni kita tak nak habuk lah itu kawan. Jadi bila kita nak pasang wall unit, habuk jatuh lah apa kan, jadi dah comot lah. Kita nak cuci balik tu agak susah lah, leceh lah. Jadi kalau boleh kerja-kerja silikon ni last sekali. Untuk silikon saya gunakan silikon putih lah, dan boleh saya tak sempat tunjuk dalam video ni, saya gunakan clear silikon. Silikon clear lah. Okey, jadi alhamdulillah dah siap. Saya pun ambil masa dalam 1 hari jugalah untuk settle kan. Sebab dia tak banyak masalah. Jadi saya settle lah dalam 1 hari kerja-kerja pemasangan kabinet ni. Kalau dia tak banyak ragam, insyaAllah 1 hari boleh siap. Cumanya besok tu saya ada repeat sikit untuk finishing lah. Untuk sebab saya tak puas hati bahagian plumbing, saya settlekan dalam masa sejam lah. Okey, sekian dulu daripada saya. Terima kasih lah kerana sudi menonton, dan jangan lupa untuk subscribe.